Hai, Assalamualaikum korang. Aku nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang klik play video ini. 3 kisah yang akan dikongsikan pada pertemuan kita kali ini. Kisah pertama tentang pengalaman seram di sebuah hospital. Cerita ini berlaku di tingkat 4 hospital berkenaan. Cerita yang kedua pula tentang kejadian seram berlaku di tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksudkan dalam kisah ini ialah Menara Eiffel yang terletak di Jalan Raja Chulan. Dan cerita yang ketiga adalah pengalaman seorang bekas pelajar UUM Sintong. Cerita ini tentang beberapa kejadian-kejadian seram berlaku semasa dia menjadi pelajar di sana. Okey, jom sama-sama kita layan kisah ni. Jap. Yang mana belum klik subscribe tu, klik dahulu ya sebelum teruskan untuk menonton video ini. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini aku nak cerita tentang pengalaman aku di hospital. Kisah ni bermula sewaktu 2011. Waktu tu aku baru darjah 5. Ceritanya bermula bila sepupu aku ni, nama dia Udin, masuk hospital sebab kemalangan, di mana motosikal yang dibawanya tu terlanggar batu dan jatuh. Waktu tu tak silap aku 4 Syawal rasanya. So, memang ramailah yang datang melawat, memandangkan rumah dia ni pun belakang rumah tok aku. Sepupu aku ni ditahan di hospital. Tak tahulah hospital yang mana. Dah bertahun-tahun memanglah lupa kan. Masa tu ward dia ada di tingkat 4. Masa tu dalam pukul 9.30 pagi tak silap. Aku, nenek, mak, ayah dan seorang lagi sepupu aku, nama dia Haikal, nak pergi melawat Udin. Sampai dekat hospital, kita orang carilah tangga nak naik tingkat 4. Hospital tu lift hanya untuk pesakit jah. Jumpa je tangga, kita orang terus naik ke tingkat 4. Setibanya kat situ, kita orang pun pelik sebab gelap sangat. Kalau diingatkan balik, tingkat 4 tu memang ramai orang, meriah dan cerah dengan lampu sana-sini. Nak dijadikan cerita, jalan punya jalan, tak jumpa-jumpa watnya. Alhamdulillah, sebab tak gelap sangat kawasan tu, kita orang patah balik. Tapi, semua orang kaku bila dengar suara orang nangis. Lepas tu, dengar bunyi ketukan pintu di belakang. Ayah aku yang tadi berada di belakang mula ke depan. Tiba-tiba pintu tu terbuka sendiri tanpa angin. Tengok dalam tu berselerak katil yang tiada tilam. Dan kami fikir mungkin itu store. Tapi kami nampak kat penjuru bilik tu macam ada seorang perempuan pakai baju kebaya. Masa tu jam menunjukkan pukul 10 pagi. Dari tadi langit cerah, tiba-tiba jadi mendung. Pintu di setiap bilik di sekeliling kami tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Perempuan tadi makin dekat dengan kami. Tapi nenek aku ni macam tak kisah saja. Dan benda tu tiba-tiba mengilai dengan kuatnya. Katil-katil mula bergerak dengan sendirinya. Dan masa tu mak aku pun keluarkan telefon untuk menghubungi Pak Long yang merupakan ayah kepada Udin. Pak Long kata, kuatkan suara telefon. Kemudian, Pak Long mula membaca ayat pelindung diri dan membaca surah yang aku tak ingat. Wajah perempuan tadi mula pecah dan suara mengilai tadi mula hilang. Pak Long kata, jangan letak phone selagi tak keluar dari tingkat 4 tu. Dan akhirnya kami jumpa juga tangga. Untuk pengetahuan korang,
Tangga tuh dia berada di ujung bangunan dan tidak ditutupi dinding. Dalam beberapa saat kemudian, kami pun sampai di tingkat bawah. Kami ternampak Pagat tengah ronda tempat tu. Dia tanyalah, kenapa datang kat blok ni? Kami pun cakap, nak pergi Wat yang berada di tingkat 4. Dia kata, Wat tu kat blok lain. Dia pun cerita, yang blok ni tak digunakan lagi sejak 2 tahun lepas. Dia juga cakap bahawa bilik yang terbuka tadi tu adalah bilik yang pernah dijadikan bilik frozen. So, korang boleh fikir sendirilah bilik apa tempat tu. Dan akhirnya, sampailah juga ke Wat di mana Udin berada. Yang si Aikal tu ceritalah dari A sampai Z kat Udin tu. Pak Long pula cakap, malam semalam pun dia alami perkara yang sama, seorang diri. Tapi, dia tak macam kami. Pak Long tu sangat kuat agama dan juga pernah ubat orang kampung yang dirasuk atau diganggu. Tamatlah cerita aku pada kali ini. Maaflah kalau tak seram sangat atau ada typo kah. Sampai jumpa nanti di cerita yang lain. Bye korang. Hai korang, aku Syirah. Kisah yang aku nak kongsikan pada hari ini adalah pengalaman seram yang terjadi kepada aku waktu aku kerja dulu. Aku sudah tidak bekerja di Menara Afin, tapi sempat hampir 3 tahun aku berkhidmat di sana. Untuk pengetahuan korang, bangunan ini merupakan ibu pejabat bagi sebuah bank yang agak terkemuka. Mesti korang pun selalu dengar nama bank ni. Banyak juga kisah seram yang aku dengar dari rakan-rakan sekerja. Aku memang mesra alam, suka bersembang dengan orang lain bila aku free lah. Bangunan ni pun dah lama dah, pejabat lama. Banyaklah ceritanya. Tapi aku berpegang kepada prinsip dengar boleh, percaya jangan. Sehinggalah apa yang berlaku kepada diri aku. Banyak kali pula tu. Bermula dengan gangguan suara dan gerak-gerak barang. Sehinggalah aku nampak dengan mata aku sendiri. Nature kerjaku pula, hujung bulan sibuk sangat. Awal dan tengah bulan agak duduk goyang kaki. Gangguan selalunya berlaku di aras pejabat aku. Dan gangguan makin menjadi sewaktu awal PKP tahun lepas. PKP atau PKPB, macam itulah. Mungkin sebab tak ramai orang di pejabat, sebab ramai yang bekerja dari rumah, lagi naik syek hantu tu. Waktu tu, hujung bulan, memang kerja aku bertimbun. Dan aku malas nak sambung dekat rumah. Aku tahu, kalau dekat rumah, aku tak ada mood terhadap kerja banyak ni. Jadi, aku pun decide untuk stay up di pejabat. Walaupun waktu tu dah pukul 8 lebih. Aku dengan rakan sekerja aku, nama dia Daniel, nak stay up sama-sama. Sekurang-kurangnya adalah orang teman aku. Aku ni orangnya penakut, nak juga berteman. Jadi, aku pun buat kerja aku. Jarang-jarang lah aku fokus macam tu. Tapi, sebab tak ada geng bersembang, itu yang laju kerja jalan. Sampai dalam pukul 9 malam, Daniel nak balik. Nok, aku kena balik ni. Budak rumah aku tak bawa kunci pula, ujar Daniel. Alah, kau janji nak balik sama-sama dengan aku. Balasku sedikit kecewa. Daniel sudah mula mengemas mejanya. Tak boleh lah, Nok. Lama budak tu tunggu kang. Aku balik dulu ah. Sorry tau. Takkan aku nak marah Daniel pula. Jadi, aku pun biarkan jalan dia balik. Dan aku sambung kerja aku lagi sikit. Lampu yang terbuka hanya di bahagian meja aku. Di bahagian hujung sudah gelap.
adalah rasa takut yang mulai menebal. Aku takut mau duduk seorang diri lama-lama. Sedang aku khusyuk membuat kerja, aku terdengar pintu pejabat dibuka. Pintu pejabat ini agak jauh dan terlindung dengan dinding. Jadi, dari meja aku tak nampaklah pintu tu. Namun, aku terdengar bunyi pintu terbuka. Sangat jelas. Aku pun berkerut dahi. Daniel datang balik kah? Kau tertinggal barang. Tapi, tidak siapapun yang masuk atau berjalan ke arah aku. Sebab, kalau mau ke bilik-bilik manajer atau staf lain, mesti lalu bagian aku dulu. Aku pun pelik. Tapi, aku malas nak layan. Dengan mengantuk, penat, dan laparnya tu, aku sambung semula kerja aku. Tiba-tiba, pintu tu bunyi lagi. Oke, tak apa. Aku buat hal sendiri. Dan bunyi tu ada lagi. Aku pun rimas. Aku bangun dari kursi aku dan berjalan ke arah pintu pejabat. Tapi tak ada sesiapa. Ada orang cuba masuk kah? Kah pengawal keselamatan? Itu yang aku pikir. Tapi takkanlah. Koridor di luar tu sudah malap lampunya. Aku serta-merta kembali ke meja aku. Simpan laptop dan file-file diletak semula di tempat asal. Dah ada gaya macam nak kena kacau ni. Baik aku cabut dulu. Aku pun angkut beg dan terus keluar. Aku nak je message dalam grup WhatsApp, tanya orang lain. Manalah tahu memang ada staf nak masuk office tadi. Tapi takut nanti diorang kata tak ada. Aku yang gelabah seorang diri. Baik aku balik dulu. Aku tekan butang lift. Tingkat 17 tu memang sunyi. Aku tahu bangunan tu bukannya kosong. Ada je orang lain. Tapi entahlah, tingkat tu je sunyi sepi. Tunggu lift ni memang lambat sangat. Siapa kerja sini tahulah macam mana. Sementara tunggu lift tu, aku main telefon. Buka Instagram. Tiba-tiba, satu suara menyinggat telinga. Baru nak balik kah? Terus aku toleh ke belakang. Tapi tak ada sesiapa. Suara tu betul-betul dekat. Macam orang yang berdiri belakang aku. Tapi tak ada orang. Cuma aku. Aku dah mula gelabah. Seram sejuk dan berpeluh. Aku tekan butang lift tu banyak kali. Sebab aku mula panik. Langsung tak teringat nak baca apa-apa waktu tu. Nanti kalau benda tu ikut aku baca sama, lagi naya. Tiba-tiba, pintu lift pun terbuka. Aku masuk ke dalam lift. Tekan ground floor. Aku pun tarik nafas panjang. Waktu ni, baru berani nak baca ayat kursi. Itu pun tunggang langgang masuk ke surah lain. Rambut aku pun dah macam orang tak betul. Waktu tu, Allah je tahu. Aku cuma nak cepat-cepat turun bawah. At least, ada pengawal keselamatan atau polis bantuan kah? Tak kisahlah. Janji ada orang. Tiba-tiba, lift berhenti di tingkat 11. Lega. Ada orang nak masuk. Rupanya bos aku, Mr. Toh. Dia Cina Muslim. Nampak dia masuk, aku lega. Terus aku sapa dia. Bos, belum balik? Pintu lift pun tertutup. Dan dia diam. Tak jawab soalan aku. Dia berdiri betul-betul depan pintu lift. Aku pula bersandar di dinding lift. Muka dia tak ada apa-apa respon. Bos, aku panggil lagi. Tak menyahut orang tua ni. Mood tak baik kah? Kah dia marah aku? Hari tu dalam meeting kena marah dah. Entahlah. Selalu dia mesra alam je. Jadi, aku pun diam. Tiba-tiba,
Dia bersuara, "Waktu awak, waktu siang saja. Malam bukan waktu awak." Dalam hati aku, dia marah aku kah? Sorry bos, tadi saya buat kerja sikit kat office. Aku pun menjawab. Tapi Mr. Toh tak jawab langsung. Aku pun sambung diam. Tiba-tiba terdetik dalam fikiran aku. Kenapa dia macam lain? Sampai di ground floor, aku keluar. Tapi Mr. Toh tak keluar. Aku pandang dia. Dia pun menunduk je dari tadi. Aku takut-takut nak buka mulut lagi. Pintu lift pun tertutup. Aku tengok pada panel butang lift. Lift tidak turun ataupun naik. Aku dah rasa syak. Aku tekan butang lift tu semula. Dan korang tahu tak apa yang aku nampak dalam lift tu? Tak ada orang langsung. Subhanallah. Aku rasa masa tu rasa macam nak nangis. Aku pun lajukan langkah berlari ke pintu utama. Sumpah, memang seram sejuk masa tu. Merembang bulu roma aku, sampai tak terkata. Rasa nak jerit, tapi tak lepas. Turun tangga depan tu pun, dah macam orang apa dah aku. Aku tahu aku nak balik. Dalam kepekatan malam tu, aku berjalan laju ke arah stesen LRT. Nasib baik ada kereta lalu lalang. Aku kurang takut sikit lah masa tu. Aku tak kira aku nak balik juga. Bila selamat dalam tren, aku pun chat setiausaha Mr. Toh. Tanya dia sendiri. Masa ni menggigil aku. Dan nak terkencing pula tu. Aku macam nak nangis, nak menjerit dalam tren tu. Lepas tu, setiausaha Mr. Toh kata, Mr. Toh tak masuk office pun pada hari tu. Aku tak puas hati. Aku buka Instagram bos aku tu. Ya, betul. Elok dia berbasikal petang tu dekat rumah dia. Habis tu, dalam lift tadi siapa? Ya, aku memang pernah beberapa kali kena kacau. Termasuklah jelmaan orang, alih-alih barang dan sebagainya. Tapi jelmaan bos aku ni paling terkesan. 2-3 hari aku tidur tak nyenyak. Macam-macam aku fikir. Aku asyik teringat apa yang Mr. Toh kata. Waktu awak, waktu siang saja. Malam bukan waktu awak. Baru aku faham. Siang waktu aku di office. Malam, waktu benda tu. Aku kira mengganggu dia. Kalau lemas semangat aku waktu tu, mungkin aku akan pengsan. Aku tak pernah cerita pun benda ni dekat budak office aku. Sampailah sekarang. Tingkat 17 benar Afin mungkin nampak normal bagi orang lain. Tapi bukan bagi aku. Mungkin sampai sini saja cerita aku. Kalau ada masa, aku akan kongsi lagi pengalaman aku. Terima kasih kepada yang sudah mendengar. Sekian. Hai korang. Kali ini, aku nak kongsi kisah pasal pengalaman aku masa study dekat UUM Sintok. Kejadian ni terjadi sepanjang aku study dekat sana. Aku tinggal dengan roommate aku. Nama dia Syah. Di blok 7C, bersebelahan dengan blok lelaki. Nombor bilik aku dah lupa-lupa ingat. Aku konvo lambat sikit dari kawan-kawan aku yang lain. Sebab aku postpone study 1 sem dulu. Disebabkan sakitku, dan sebab tu roommate aku adalah junior yang sangat sporting. Kisahnya macam ni. Petang tu aku terasa nak makan roti bakar. So, aku bakarlah roti tu macam biasa. Bagi aku cerita ni tak berapa seram sangat. Keesokan subuh tu, aku terjaga sebab aku bau roti bakar. Semakin lama, semakin kuat bau hangit roti bakar tu.
Aku cepat-cepat bangun sebab risau kot-kot ada wayar atau plug yang terbakar kah. Aku pun tercari-cari bau hangit tu segenap bilik. Namun, tiada wayar atau plug yang terbakar. Tiba-tiba, roommate aku pun bangun sekali. Aku pun tanyalah dia, ada bau macam roti bakar tak? Dia jawab, ada. Aku masih tercari-cari bau hangit tu. Aku dengan roommate aku ni berfikir di pagi hari, takkanlah ada budak blok ni rajin sangat bakar roti pagi-pagi macam ni. Setahu aku, ramai budak blok ni yang bangun lambat. Apatah lagi nak bakar roti awal pagi. Cari punya cari, aku ternampak seekor makhluk ni. Dia punya kerja rupanya. Hala pagi-pagi nak makan roti bakar juga. Jealous lah tu dengan aku bakar roti petang semalam. Saja nak usik aku pagi-pagi macam ni kan. Makhluk tu nak kata seram, tak adalah seram sangat bagi aku. Aku tak bagi tahu roommate aku. Sebab memang biasanya kalau aku nampak apa-apa dalam bilik aku tu, aku jarang bagi tahu dia. Sebab aku tak nak dia takut. Okey, itu cerita yang lain. Yang ini cerita seterusnya. Untuk pengetahuan semua orang, setiap blok hanya 4 tingkat. Dan disebabkan aku di tingkat 3, satu tingkat lagi tu di atas bilik aku. Di awal sem dulu, aku dengan roommate aku ni selalu dengar bunyi orang ketuk-ketuk lantai di tingkat atas. Aku rasa budak atas baiki lantai simen bilik dia. Kadang-kadang dengar juga macam manik dilontar di atas lantai simen tu. Suasana malam sunyi sepi, dan aku selalu dengar bunyi manik tu dilontar di tingkat atas. Ada juga bunyi perabot diseret. Selalu aku dengar, tidak kira waktu pagi, tengah hari, maupun malam. Bagi aku, rajin betul budak-budak di atas ni, ahli katil, kerusi setiap masa. Aku dan roommate aku ni masih pikir positif. Bila malam pula, aku akan dengar orang berlari di tingkat atas, bagaikan bergegar bilik aku tu. Aku pun pelik lah, dorang ni buat apa malam-malam berlari? Kuat betul dorang lari, sebab aku dengar dengan jelas tapak kaki satu persatu. Sampailah akhir sem, aku dengan roommate aku terbuka hati, mau tanya dengan budak-budak lain yang stay dekat tingkat atas, sebab dorang selalu buat bising. Bila ditanya, jawapan budak-budak lain tu buatkan aku dan roommate aku terdiam. Rupa-rupanya tidak siapa stay dekat tingkat atas masa sem tu. Jadi, siapa yang tinggal dekat tingkat atas tu dengan bunyi bising sepanjang masa? Ada lagi satu kejadian yang pernah aku alami. Pada waktu malam, dalam pukul 11 malam macam tu, hampir setiap malam aku dengar suara kanak-kanak bermain. Kanak-kanak lelaki dan perempuan. Suaranya kedengaran dekat je, bagaikan di bawah blok aku. Waktu aku dengar suara tu, aku terus tanya roommate aku, "Kau dengar tak suara budak tu?" Roommate aku pun cakap, dia tak dengar. Masa aku tengah tanya dia tu, suara tu tak ada. Roommate aku pun cakap, "Anak velo kot." Sejak roommate aku cakap itu anak suara velo, aku pun anggap itu anak suara velo yang tengah bermain di tengah malam. Sekarang aku baru sedar betapa bendulnya aku waktu itu, sebab dengar cakap roommate aku yang kata itu anak suara velo. Iyalah, aku tahu velo ada anak, tapi takkanlah pukul 11 malam je duk gelak-gelak riang ketawa macam tu. Baru aku sedar sekarang,
Ketawa kanak-kanak tuh sangat menyeramkan. Dan ketawa tuh sama aja setiap kali aku dengar. Intonasi ketawanya dan suara kanak-kanak laki dan perempuan tuh juga sama. Mungkin sampai sini jalan cerita aku. Sebab kalau nak cerita semua yang aku alami dekat UM tuh, esok pun tak habis. Terima kasih korang sebab dengar cerita aku nih.